Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan bincangkan jawapan daripada buku ONG muka surat 62. Pengangkutan dalam tumbuhan. Isikan tempat kosong di bawah tentang transpirasi yang berlaku dalam tumbuhan. A. Tumbuhan memerlukan air dan karbon dioksida untuk fotosintesis. B. Glukosa yang dihasilkan dalam daun perlu diangkut ke sel-sel semua bahagian tumbuhan. C. Air diangkut ke sel untuk mengekalkan kesegahan sel. D. Semasa proses fotosintesis berlaku pada waktu siang, stoma lazimnya terbuka dan pada waktu malam, stoma tertutup dan tiada proses fotosintesis berlaku. E. Transpirasi ialah proses di mana air hilang daripada daun ke persekitaran melalui stoma. Soalan yang kedua, tandakan right pada pernyataan benar dan pangkah pada pernyataan yang palsu. A. Gutasi berlaku pada waktu siang. Palsu. B. Gutasi ialah satu proses semula jadi. Benar. C. Gutasi ialah satu cara di mana air hilang ke persekitaran. Benar. D. Gutasi berlaku apabila udara di atmosfera adalah terlalu tepu dengan wap air. Benar. E. Air ditolak keluar daripada daun melalui hidatot, bukaan kecil pada hujung urat daun. Benar. Soalan yang ketiga, gariskan jawapan yang betul bagi faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. A. Kelembapan udara. B. Pergerakan udara. C. Keamatan cahaya. Dan D. Suhu di sekeliling. Seterusnya kita ke muka surat 69. Okey, muka surat 69. Soalan pertama, padankan tisu pengangkut tumbuhan dengan fungsinya yang betul. A. Xylem mengangkut air dan garam mineral daripada akar ke daun. B. Phloem mengangkut bahan makanan dari daun ke batang dan akar. Okey, soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan untuk menyiasat laluan air dalam tumbuhan. Berdasarkan aktiviti berikut, jawab soalan-soalan di bawah. Okey, radas disediakan seperti rajah yang berikut. Selepas 30 minit, tumbuhan itu dikeluarkan daripada kelalang kon. Buat keratan rentas bagi akar, batang dan daun dengan menggunakan sebilah pisau. Perhatikan keratan rentas itu dengan menggunakan mikroskop. Okey, tumbuhan yang ada akar dan daun ini telah direndam dalam larutan iosin, sejenis larutan yang mempunyai warna merah. Okey, A. Labelkan bahagian tisu berwarna merah dan kenal pasti bahagiannya. Okey, yang pertama ini adalah keratan rentas daun dan bahagian atas tersebut yang berwarna merah kerana itu adalah xylem. Yang kedua adalah keratan rentas bagi batang dan bahagian yang berwarna merah ialah di bahagian dalam. Kerana itu adalah xylem. Fungsi xylem ialah mengangkut air. Okey, yang ketiga adalah keratan rentas akar dan bahagian yang berwarna merah adalah yang di bahagian tengah. Kerana itu adalah xylem yang fungsinya mengangkut air. Namakan bahagian yang berwarna merah. Jawapannya ialah xylem. C. Nyatakan fungsi bagi bahagian yang berwarna merah terlibat dalam pengangkutan air. D.
Nyatakan kesimpulan yang dapat disimpulkan melalui aktiviti tersebut. Xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian lain tumbuhan. Seterusnya, kita ke muka surat 70. Soalan yang ketiga. Raja menunjukkan keratan rentas yang terdapat pada tumbuhan. Labelkan lokasi xylem dan phloem. Okey. A, ini adalah keratan rentas daun. Bahagian atas ialah xylem dan bahagian bawah ialah phloem. B, menunjukkan keratan rentas batang. Bahagian dalam merupakan xylem dan bahagian luar ialah phloem. C, merupakan keratan rentas bagi akar. Bahagian dalam merupakan xylem dan bahagian yang di luar ialah phloem. Okey, soalan yang keempat. Raja di bawah menunjukkan sebahagian batang pokok di mana satu gegelang lengkap pada kulitnya telah dikeluarkan. Pokok itu telah dibiarkan terdedah kepada cahaya matahari dan disiram setiap hari selama 2 minggu. Okey, A. Lakarkan perubahan gegelang ranting tersebut. Okey, satu gegelang ni dia telah buang daripada pokok. Okey, pada awalnya gegelang tersebut dalam keadaan yang biasa. Tapi selepas 2 minggu, bahagian atas akan membengkak. Okey, kenapa bahagian atas membengkak? Sebabnya, okey, kalau awak tengok, yang bahagian luar yang telah disingkirkan tersebut ialah bahagian phloem. Phloem ni dia mengangkut glukosa daripada daun turun ke bawah. Okey, bila kita buang phloem, glukosa ni akan terkumpul di bahagian atas ni. Dia tak boleh lalu. Sebab tu, dia akan membengkak. Dalam bengkak ni sebenarnya mengandungi glukosa. Nyatakan pemerhatian selepas 2 minggu. Bahagian atas gegelang membengkak. Terangkan sebab bagi pemerhatian di B. Bahagian atas gegelang membengkak kerana makanan. Okey, makanan tu merujuk kepada glukosa. Kerana makanan yang diangkut oleh phloem terkumpul di situ. Bahagian bawah gegelang pula akan mengecut kerana makanan tidak boleh diangkut merentasi gegelang tersebut. Okey, dan yang terakhir, nyatakan kesimpulan yang dapat disimpulkan melalui aktiviti tersebut. Makanan yang dibina, okey, sekali lagi saya ingatkan makanan merujuk kepada glukosa yang dihasilkan oleh daun semasa proses fotosintesis. Okey, makanan yang dibina dalam daun akan diangkut oleh phloem. Okey, sekian. Terima kasih.